Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam YouTube channel Panduan Hidupku. Bagi anda yang kali pertama menonton video di Panduan Hidupku, sila install terlebih dahulu aplikasi Al-Quran Melayu yang akan kita gunakan dalam video-video yang ada di YouTube channel Panduan Hidupku. Bagaimana anda nak dapatkan aplikasi Al-Quran Melayu yang saya gunakan dalam video-video saya di Panduan Hidupku? Sila ikuti langkah-langkah yang saya sediakan dalam video yang berikut. Okey, anda dah install aplikasi Al-Quran Melayu yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk kita buat nota dalam YouTube channel Panduan Hidupku. Kalau anda dah install aplikasi itu, okey, jom kita teruskan dengan buat nota dalam handphone kita. Dalam video kali ini kita akan mencari satu surah, iaitu surah 14, dan kita akan mencari ayat nombor 7. Tetapi sebelum tu, dalam video yang sebelum ni, iaitu video yang ke-15, saya terlupa nak tunjukkan macam mana kita simpan nota dari surah kedua ayat 286. Sebelum kita teruskan dengan carian ayat 7 surah 14, mari kita cari dulu ayat 286 surah kedua dan simpan nota. Okey, macam biasa, klik kepada aplikasi Al-Quran Melayu. Okey, klik pada baca Quran, cari surah kedua. Okey, ini dia. Kemudian klik pada butang CE. Kalau nak mudah kerja, type 286, klik OK. Okey, inilah ayat yang kita dah cari tapi belum simpan nota. So, ayat ni kita simpan dulu. Klik pada terjemahan. Tambah ke bookmark. Buat folder baru. Masukkan folder, namakan sebagai Ujian Allah. Buat dan tambah. Tada, dah siap simpan. Okey, kita cek sama ada betul ke dah simpan ataupun lupa lagi ke. Biasalah manusia ni. Okey, klik pada butang back. Klik pada bookmark. Mana je? Ada pun Ujian Allah bawah sekali ni. Simpan dulu. Okey, kita test tengok. Cek pada Al-Baqarah 2 ni yang bawah sekali. Lihat sebagai surah. Ada. Yang senang nak baca kalau dah simpan. Kita teruskan lagi video kita. Kali ini dengan mencari ayat yang ke-7 dari surah 14. Jadi kita dah jumpa surah Al-Baqarah 286. So kita klik pada butang back untuk kita mencari surah 14. Mana dia? Okey, surah 14. Klik pada butang CE. Type angka 7. Klik OK. Dan dah jumpa ayat yang ke-7 dalam surah 14, iaitu surah Ibrahim. Ayat ni adalah macam sambungan cerita daripada ayat yang tadilah, ayat 286 surah Al-Baqarah. Dalam ayat
286 surah Al-Baqarah, Allah bagi tahu kita bahawa Allah tak akan bagi ujian pada orang-orang yang dia tahu tak mampu. Jadi bila Allah bagi ujian pada kita tu, maknanya Allah mengetahui bahawa kita ni layak diuji dengan ujian yang sebegitu. Cuma kita ni biasanya kita akan mengeluh, biasa kita akan merungut. Jadi sebaik-baiknya sebagaimana yang kita lihat dalam ayat ni, surah 14 ayat 7, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku pada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Sebelum kita lupa, kita simpan dulu ayat ni, buat nota, klik pada terjemahan, tambah kepada bookmark, kita buat folder baru, bersyukur kepada Allah lah, syukur kepada Allah tu. Okey, kita dah simpan, kita semak dulu, klik pada bookmark, mana dia, bersyukur kepada Allah, dah jumpa. Jadi di sini kalau kita nak baca semula ayat dari surah 14 ayat 7, so kita klik pada ayat ni, lihat sebagai surah, dan kita akan dibawa ke ayat 7 surah 14. Jadi dalam ayat ni Allah mengajar kita supaya sentiasa bersyukur dengan rahmat, bersyukur dengan ujian. So selalunya kita ni bersyukur atas kebaikan, atas rahmat, atas kekayaan, kebahagiaan. Itu yang biasanya kita bersyukur. Tapi bila kita diberikan ujian, selalunya kita akan merungut. Termasuklah saya lah. Contohlah, biasa kalau kata kita beli barang harga RM15, tiba-tiba biasa hari tu kita dapat diskaun, dapat 80 sen ataupun dapat RM1. Kita beli barang RM15 tapi dapat diskaun RM1. Kadang-kadang kita dapat RM5. Jadi diskaun tu ikut dia lah nak bagi berapa kan. Biasa kalau dapat RM5, jimat lebih lah. Tapi tiba-tiba hari tu dapat 80 sen ke, dapat RM1 ke. Jadi yelah, kalau tak mengeluh tu bohong lah. Cuma maknanya bila kita dapat sikit tu, kita anggap itu sebagai yang kata apa, kita tak bersyukur. Jadi sebaik-baiknya sama ada kita diuji, kita kena bersyukur dulu. Jadi bila kita bayar RM15 dapat RM1, alhamdulillah. Dapat juga RM1 daripada tak dapat langsung. Kalau kita bayar 15, kita dapat diskaun RM5, alhamdulillah juga. Cuma biasanya RM5 tu kita bersyukur, kita sebut alhamdulillah. Kalau RM1 tu kita yalah, biasalah adalah bunyi-bunyi yang tak elok. Jadi salah satu cara untuk kita menenangkan hati kita apabila kita diuji, sebagaimana dalam video yang ke-15, sebaik-baiknya kalau ikut ayat ni, Allah bagi tahu kita kalau ada ujian, nombor 1 kita kena bersyukur. Sebab bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat pada kita. Jadi kalau kita merungut, maknanya Allah tak tambahkan nikmat. Jadi bila kita diuji, kita macam-macam lah, duit kurang, kaki sakit, sakit kepala, patutnya kita sebut dulu alhamdulillah. Mungkin
ada rahsia yang tersembunyi di sebalik ujianmu ini, ya Allah. Ya Allah, aku memohon padamu semoga dikeluarkan aku dari segala kesulitanku. Tapi sebelum tu kita kena bersyukur dululah. Ya Allah, terima kasih, ataupun alhamdulillah Kau berikan ujian ini padaku, ataupun banyak cara lah. Syukur bergantung pada situasi yang berlaku. Kalau katakan tiba-tiba kita tunggu bas tak ada, alhamdulillah, patutnya biasa kita merungut. Tapi kita tunggu bas tak sampai. Biasa dalam masa 10 minit, tapi kadang-kadang 1 jam bas tak sampai-sampai. Bas biasa macam bas bas rapid ke, ada perubahan jadual, tapi kita tak tahu. Mungkin ada sesuatu rahsia yang Allah nak sampaikan pada kita, cuma kita ni kurang sabar. Jadi sebaik-baiknya, sebagaimana dalam ayat 286 surah Al-Baqarah tu, Allah hanya menguji pada hamba-hambanya yang mampu. Jadi bila Allah uji tu, kalau kita tahu itu ujian, sepatutnya alhamdulillah rabbil alamin, dah titik, jangan sambung-sambung lagi. Alhamdulillah, dah titik. Jadi sambil kita istighfar lah. Mungkin ada sesuatu kita buat silap, jadi bila kita istighfar, bila kita bersyukur dan kita gabungkan sekali dengan selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mungkin lepas tu masalah kita tu akan selesai, ataupun akan ada seseorang, ataupun akan ada jalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Jadi macam contoh yang berlaku pada saya hari itu, adalah duit kurang, beli barang RM15, dapat diskaun 80%. 80%. Lepas tu bila saya ingat balik, sepatutnya tak boleh macam tu, tak boleh merungut. Saya istighfar, astaghfirullahalazim, alhamdulillah ya Allah, walaupun 80% diskaun, tapi tetap diskaun. Bayar RM15, dapat balik 80%. So ada juga diskaun 80% daripada tak ada langsung. Tak sampai 15 minit, tiba-tiba ada orang WhatsApp tanya saya kat mana, sebab nak datang bagi duit RM20, bukan RM20, RM30. So kalau katakanlah kita tak bersyukur, rasanya mungkin orang tu tak datang. Jadi semua tu adalah diatur. Cuma kita nak kena yakin pada Allah, bukan yakin pada manusia. Bila kita yakin pada Allah, itulah yang sebaik-baiknya dan yang sepatutnya macam tu lah. Satu lagi, bila kita berjanji, kita tak boleh kata mesti pukul 2, insya-Allah pukul 2. Jadi di sini dalam ayat 14, dalam ayat 7 surah 14 ni, dia berkait dengan surah surah Al-Baqarah ayat 286. Dia ada kaitan di antara dua ni. Dan ada satu lagi ayat, iaitu ayat dari surah 40 ayat 60 pun dia ada kaitan. 3 ayat ni dia saling berkait, sebab Al-Baqarah 286 dia menceritakan tentang beban, tentang masalah, tentang ujian, yang mana dalam surah Ibrahim ayat 7 ni dia memberi cara, dia memberi kita, dia mengajar kita apa yang sepatutnya kita buat. Dan dalam ayat 60 surah 40 pula dia beritahu kita apa yang kita patut buat. Jadi sebab tu saya kata kena baca terjemahan, supaya bila kita baca terjemahan, kita faham sebenarnya apa yang kita kena buat dan apa yang kita tak boleh buat. Sebagai contoh macam tadi lah, bila kita diuji kita mengeluh, tak boleh. Sepatutnya bila kita diuji, nombor 1 kita kena bersyukur. Ya Allah, terima kasih selama ni Kau dah bagi aku macam-macam nikmat, macam-macam rahmat-Mu pada diriku.
Mungkin dengan ujian yang kecil ni engkau nak aku lagi bersyukur dengan apa yang kau dah beri, dengan apa yang kau dah kurniakan pada aku. Ya Allah, ampunilah aku atas segala kekurangan, atas segala orang kata yang tak elok lah. Jadi bila kita istighfar, bila kita bersyukur, bila kita berselawat, mudah-mudahan Allah bagi jalan keluar lah, Allah bagi penyelesaian kepada masalah yang kita lalui. Jadi apa pun ujian, nombor satu, apa pun yang berlaku, nombor satu, bersyukur dulu. Bersyukur. Alhamdulillah. Itu adalah ayat nombor 2 dalam surah Al-Fatihah. Jadi bila kita selalu sebut Alhamdulillah tapi kita tak tahu makna. Alhamdulillah tu maknanya kita bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah beri pada kita. Ada rahmat dan nikmat yang kita minta, ada rahmat dan nikmat yang kita tak minta, macam udara, jeria kita, bau, penglihatan, pendengaran. So banyak rahmat Allah pada kita, sebagaimana yang telah diceritakan dalam surah 55, surah Ar-Rahman. Jadi baca terjemahan ni akan membuatkan kita lebih yakin dengan Allah, bukan dengan manusia. Jadi dengan adanya nota-nota ni, okay, kita tengok balik nota kita, klik pada butang back. Okay, dekat bookmark ni, dengan adanya nota-nota ni memudahkan kita untuk baca ulang kali. Andai kata berlaku apa-apa, kita boleh rujuk dekat sini. Kita nak rujuk ujian Allah, okay, kita boleh. Kita dah buat nota, kalau ada ujian Allah, apa yang kita nak kena buat. Di sini pun kita dapat nota, bersyukur pada Allah. Lepas tu apa lagi? Hafal Quran. Jadi bila kita selalu baca terjemahan, kita faham, barulah mudah untuk kita nak praktik dalam kehidupan. Jadi apa yang saya buat ni untuk diri saya dan menjadi panduan hidup saya. Semoga apa yang saya buat ni juga boleh membantu anda semua yang mungkin tak pernah baca terjemahan, yang mungkin rasa pelik bila kita baca terjemahan. Tapi cuba tanya diri sendiri, selama ni kita baca, kita seronok, kita asyik sangat, kita dengar merdu sangat, tapi apa kita faham ke? Bukankah lagi baik bila kita baca, kita faham, lagi mendekatkan diri kita pada Allah, lagi kita lebih khusyuk dalam sembahyang ke, dalam apa sajalah aktiviti yang kita buat. Itulah gunanya orang kata terjemahan ni. Kita baca, kita faham, kita boleh praktikkan dalam hidup. Jadi sebagaimana contoh dalam ayat 7 ni, ayat 7 surah 14 ni, Allah kata, mana ayat 7 tadi, bersyukur kepada Allah. Dalam ayat ke-7 ni Allah kata, jika kamu bersyukur, aku akan tambah lagi nikmatku kepada kamu. Jadi apa pun yang berlaku, nombor satu, Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil kita pejam mata, kita tengok balik pada diri kita akan segala nikmat yang Allah beri. Ke mana kita kena perbanyakkan bersyukur, dan kalau boleh tak payah merungut lah, kurang-kurangkanlah merungut, kurangkanlah komplain. Sebab bila kita komplain, masalah tak selesai. Tapi bila kita bersyukur ni, Allah akan bantu kita selesaikan masalah. Jadi video kali ini sampai setakat ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video kali ini memberi manfaat kepada anda semua, dan kongsikanlah video ini kepada rakan anda. Mungkin rakan-rakan anda tercari-cari sesuatu yang boleh bantu dia untuk selesaikan masalah kehidupan ke, ataupun apa saja masalah dia lah, kesulitan ke, stres ke. Jadi mungkin orang kata boleh bantu mereka yang tercari-cari jalan penyelesaian, jalan keluar daripada masalah yang mereka ada.
So jika ada kekurangan, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Video kali ini sampai setakat ini. Jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.